Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurdan Syazwani binti Muhammad Rosli. Nombor matrik saya 10 DPM 21F1008. Chapter 3 Healthy Mind. Mempunyai minda yang sihat adalah kunci kepada kesihatan dan kesejahteraan keseluruhan. Minda yang sihat merangkumi kesejahteraan emosi, psikologi dan sosial serta mempengaruhi cara berfikir, merasa dan bertindak. Kenapa penting? Kerana ini dapat membolehkan seseorang individu percaya bahawa mereka boleh mencapai matlamat mereka dan mengekalkan tahap kesejahteraan yang tinggi. Fikiran positif boleh membantu kita semasa masa sukar dengan mengubah perspektif dan pemikiran kita. Apabila kita menumpukan pada aspek positif sesuatu situasi, ini dapat membantu kita mengurangkan tekanan dan kebimbangan. Satu situasi di mana pemikiran positif membuat perbezaan adalah ketika saya sedang menghadapi peperiksaan akhir. Saya berasa penat dan tertekan, tetapi saya memutuskan untuk mengendahkan rasa penat itu dan memberi tumpuan kepada kemajuan yang telah saya capai dan keupayaan saya untuk belajar. Dengan mengekalkan sikap positif dan percaya pada diri sendiri, saya dapat kekal bermotivasi belajar dengan bersungguh-sungguh. Berfikir dengan teliti sebelum membuat keputusan adalah penting kerana ini membolehkan kita mempertimbangkan semua kemungkinan dan membuat pilihan yang tepat. Terdapat 5 thinking skill techniques, antaranya logical thinking, positive thinking, negative thinking, critical thinking and creative thinking. Saya memilih pemikiran yang kreatif. Ini kerana pemikiran yang kreatif boleh membantu kita semasa membuat keputusan dan menjana penyelesaian yang unik dan inovatif. Apabila kita melibatkan diri dalam pemikiran yang kreatif, kita boleh menghasilkan perspektif dan idea yang baru yang tidak pernah dipertimbangkan sebelum ini. Masalah yang saya hadapi ialah bas lambat kerana berlaku kerosakan. Cara saya menyelesaikannya, pertama, saya membeli tiket bas yang baru dengan masa yang berhampiran. Kedua, saya cuba mendapatkan pulangan wang daripada tiket bas yang rosak itu. Ketiga, saya menunggu bas baharu dan menaiki bas itu untuk sampai ke destinasi yang ingin dituju. Akhir sekali, apa yang saya dapat belajar daripada situasi ini adalah pastikan anda membeli tiket bas yang boleh mengembalikan wang anda semula apabila berlaku kecemasan. Chapter 4 Formation of Attitude and Self-Concept. Sikap merujuk kepada pendirian atau kecenderungan penilaian individu terhadap orang, objek, idea atau situasi tertentu. Contohnya, katakan anda bangun dengan rasa letih dan marah, ini menunjukkan perasaan anda. Kedua, anda mungkin mula berfikir bahawa ini akan menjadi hari yang tidak baik dan semuanya akan menjadi salah, yang menunjukkan ini fikiran anda. Akibatnya, anda mungkin akan cepat berasa marah kepada ahli keluarga, rakan-rakan anda dan mempunyai sikap negatif sepanjang hari yang menunjukkan tindakan anda. Mempunyai sikap yang positif boleh memberi kesan besar kepada cara kita bertindak dan apa yang kita ingin capai. Contohnya, seseorang sedang menguruskan projek dan menghadapi cabaran. Dengan sikap yang positif itu, mereka akan melihat cabaran itu sebagai peluang untuk pertumbuhan dan penyelesaian masalah dan bukannya sebagai penghalang. Menjadi positif dan negatif merujuk kepada keseluruhan minda dan pandangan hidup kita. Sikap positif mempunyai perspektif optimistik dan penuh harapan serta memberi tumpuan kepada kebaikan dalam situasi. Sikap negatif pula melibatkan pandangan yang pesimis dan sinis, memikirkan perkara yang negatif dan mengharapkan hasil yang tidak menguntungkan. Situasi di mana saya berasa negatif tentang projek yang saya akan hasilkan, saya meragui diri sendiri dan merasakan projek itu akan gagal. Tetapi apabila saya mengubah sikap saya kepada positif, percaya pada diri sendiri dan memberi tumpuan kepada kejayaan, ini dapat membezakan perbezaan yang besar. 7 habits for being effective. Habit 1, be proactive. Habit 2, begin with the end in mind. Habit 3, put first things first. Habit 4, think win-win. Habit 5, seek first to understand, then to be understood. Habit 6, synergize. Habit 7, sharpen the saw. Saya memilih put first thing first. Ini akan membantu untuk mengutamakan tugasan berdasarkan kepentingan dan keutamaan mengikut tarikh dan masa yang telah ditetapkan. Ini juga dapat memudahkan kita. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada saya.